Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Puan Mazura. Waalaikumsalam. Kami student dari UPM dalam jurusan Ijazah Sarjana Muda LAD Land and Development and Administration. Administrative. Muda Pentadbiran dan So Pembangunan. sekarang, ya betul. So sekarang ni kami tengah buat assignment berkenaan dengan pembahagian tanah pusaka mengikut Farad A. So kita orang ada 4 ahli kumpulan, which is saya sendiri, Fatin Syazwani, yang seterusnya Fatin Fatihah. Tambah sikit Fatin. Yang kedua Eda. Yang ketiga seterusnya adalah So Jun Chun lah. So Jun Chun ni salah seorang je, dia non-Muslim. So kita boleh mulakan soalan pertama lah kot rasanya. Okay. Okay, so ataupun Puan, sekejap, saya rasa Puan boleh perkenalkan diri dulu. Saya rasa. Okay, okay. Nama saya Mas Zura binti Muhammad. Okey, saya adalah penolong pengarah kanan di Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian Negeri Selangor. Yang mana sekarang ni saya dekat unit pembahagian pusaka Selangor Tengah lah. Yang mana Selangor Tengah ni kita menjaga daerah untuk file permohonan daerah Petaling dan Kelang lah untuk pengurusan harta pusaka. Okay, anyway saya dengan pusaka ni dah lebih daripada 13 tahun lah. Alhamdulillah. Rezeki ya Puan. Okey, mungkin kita boleh mulakan dengan soalan pertama lah. Apa ada soalan pertama? So, okay, soal Puan Mazura, nama saya John. So, soalan pertama dari saya, bolehkah saya tanya apakah tugas pejabat tanah dalam pengurusan harta pusaka? Pejabat tanah ke? Soalannya? Tak. Pejabat pusaka. Pegawai pusaka. Pegawai pusaka. Sebab kalau pejabat tanah tugas dia lain. Kalau pegawai pusaka tugas dia lain. Maksudnya apakah sebab tugas? Ramai dia macam kalau dekat borang tu kan pejabat tanah yang ada job and sign tu kan. Sebab tu orang selalu confuse pejabat tanah dengan pegawai pusaka. Oh, okey. Dia macam ni. Biasa dekat dalam borang dia tulis itu pentadbir tanah kan. Sebenarnya pentadbir tanah ni sebenarnya pentadbir tanah tu adalah nama jawatan ataupun nama peranan. Sebenarnya orang yang mengendalikan tu adalah pegawai pusaka. Cumanya apabila dia membuat perbicaraan, kapasiti dia adalah sebagai penolong pentadbir tanah. Kapasiti dia sebagai penolong pentadbir tanah lah. So, kalau nak ikutkan tugas pegawai pusaka ni, dia adalah pegawai yang menguruskan pengurusan dan pembagian harta pusaka dekat Malaysia ni. Tapi kat Malaysia pun dia ada macam negeri Sabah, Sarawak dia tak masuk lagi tau. Dia ada sebab lah, nanti saya terangkan. Okey. Dia menguruskan harta pusaka kat Malaysia ni bagi harta-harta yang dia ada kategori harta lah, iaitu harta tu mestilah ada harta ta'alih. Wajib dia harta ta'alih. Ataupun sebahagian tu harta ta'alih dan bercampur dengan harta-harta alih. Dan benda yang paling penting sekali, nilaian keseluruhan harta ni tak lebih 2 juta. Itu elemen yang paling penting. Ada harta ta'alih dan elemen dia tak lebih 2 juta. Untuk harta ta'alih? Harta ta'alih tu wajib. Untuk harta ta'alih dia tak melebihi 2 juta. Ya, betul. Okay. So, terima kasih Puan. Itu jawapannya cukup jelas lah. So, kita teruskan dengan soalan 2. Bagaimanakah pengurusan harta pusaka yang diwasiat ini diuruskan? So, apakah langkah awal apabila berlakunya kematian? Okey. Untuk soalan yang ini, dia ada menceritakan, soalan ni ada cerita tentang wasiat kan? Okey.
dia harta pusaka ni macam pejabat pusaka ni more kepada pejabat harta pusaka kecil kan. Betul. Okay. Harta pusaka kecil ni dia kita sebenarnya tak kendalikan wasiat tau. Kita memang tak kendalikan wasiat. Sebab wasiat adalah bidang kuasa daripada agensi lain. I see. Daripada agensi lain. Okey, macam inilah. Saya rasa mungkin you all tak faham satu benda. Iaitu pengurusan harta pusaka dekat Malaysia ni, dia melibatkan 3 agensi pengurusan tau. 3 agensi yang menguruskan pentadbiran harta pusaka. Yang pertama, Amanah Raya Berhad. Okay, you kena faham konsep ni, pembagian bidang kuasa ni. Amanah Raya Berhad, dia menguruskan harta alih. Iaitu wang simpanan ke, kereta ke, saham ke. Dan jumlah nilaian tu tak lebih 600,000. Itu Amanah Raya So bidang kuasa. amanah raya untuk harta tak alih. Harta Ya, alih. Ada wang harta simpanan. Ya, dan jumlah dia tak lebih 600,000. Harta alih. Harta alih. Okey. Okay. Lepas tu kalau misalnya harta pusaka tu melebihi 600,000, kes tu akan kena transfer ke High Court. Harta alih yang melebihi 600,000 dah jadi bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Okay. Okay, itu agensi itu. Lepas tu harta pusaka yang diuruskan Amanah Raya ni kita panggil dia harta pusaka ringkas. Lepas tu agensi yang kedua iaitu JKPTG lah. Dia menguruskan JKPTG iaitu di bawah pejabat pusaka kecil. Menguruskan harta kecil, harta pusaka kecil yang terdiri daripada harta tak alih plus harta tak alih ataupun harta tak alih campur dengan harta alih. Yang mana nilaian keseluruhan harta pusaka si mati tu tak lebih 2 juta. Kalau lebih 2 juta, akan jadi pusaka besar. Transfer ke High Court. Lagi satu. Satu lagi. Yang lebih 2 juta tu, harta Kalau lebih pusaka 2 juta besar tu, dia transfer pergi ke High Court. Ya. I see. Harta pusaka yang dikendalikan oleh pejabat pusaka kecil ni kita panggil harta pusaka kecil lah. Yang tadi harta pusaka ringkas kan? Amanah Raya harta pusaka ringkas. Yang kedua pejabat pusaka kecil, harta pusaka kecil. Dan selain daripada 2 bidang kuasa 2 agensi ni, semua pergi ke High Court iaitu bidang kuasa harta pusaka besar lah. Lagi satu, macam pejabat pusaka kecil, sekiranya si mati ni, okey, lagi satu elemen yang penting. Sekiranya si mati dia meninggal dan si mati ni bukan Islam bukan Islam dan dia meninggalkan wasiat. Walaupun harta tu bawah 2 juta. Dia ada sebiji rumah, contohnya rumah tu harga 500,000. Tapi rumah tu dia ada wasiat. Maka kes yang berwasiat ni adalah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Jadi kes-kes pusaka berwasiat untuk orang bukan Islam adalah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Berbeza dengan harta pusaka orang Islam yang berwasiat. Sekiranya orang Islam, dia mempunyai sebuah rumah dan dia membuat wasiat. Dia membuat wasiat kepada waris, tak kisahlah pada siapa dia buat kan. Dan jumlah harta tu 500,000. Okey, dalam kes dia ni, bidang kuasanya masih pejabat pusaka kecil. Okey? Sebab apa? Macam non-Muslim, untuk bukan Islam, dia tertakluk untuk kematian berwasiat ni, dia tertakluk bawa akta wasiat yang mana itu adalah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Bawa akta probate. Kalau Islam dia tak macam tu. Okey. Kalau Islam kita ikut wasiat lah kan? Okey. Kalau Puan satu lagi. Okey. Puan satu lagi. Kalau bukan Islam, kalau yang tak ada wasiat, Puan macam mana? Siapa yang uruskan? Kalau bukan Islam. Okey, kalau bukan Islam, dia tak ada wasiat, dia balik kepada macam tadi. Kalau 600,000 harta alih saja, Amanah Raya Berhad. Kalau lebih 600,000, lepas tu kalau macam harta tak alih, dia ada harta tak alih dan nilai harta tu bawah 2 juta, dia buat pusaka kecil. Okey. Jadi amanah raya dengan pejabat pusaka kecil memainkan peranan jugalah dalam bukan Islam ni Puan. Ya betul. Ada kes bukan untuk harta pusaka sajalah. Kalau amanah raya
dia untuk harta pusaka orang Islam dengan bukan Islam. Tapi kena faham juga kalau misalnya diorang bawa kes dekat amanah raya, tiba-tiba kalau kes tu adalah orang macam non-Muslim berwasiat, kan? Contohnya orang yang bukan Islam, dia berwasiat. Okey, kalau waris memfailkan permohonan dekat amanah raya akan bawa fail tu ke mahkamah juga sebab dia dah tak ada bidang kuasa untuk mengeluarkan satu arahan pentadbiran. Faham. Faham. Okey. Okey. Dia akan jadi satu senario macam ini Ada senario yang redundant tau. Contohnya bila seorang tu meninggal, waris nak pakai duit cepat. Si mati ni ada duit dekat Amanah Saham Nasional 500,000. Contohlah ada 200,000 lah. So dia nak cepat, dia mohon dekat amanah raya dulu. Mohon amanah raya. Lepas tu dah settle pengeluaran duit tu, dia barulah dia cakap dengan amanah raya. Oh, si mati ni ada rumah satu. Okey. Lepas tu dia filekan untuk harta ketinggalan untuk rumah. Amanah raya dia akan lodge je permohonan tu dekat pejabat pusaka kecil pula. Sebab apabila menyebabkan rumah ataupun harta tak alih ni, jadi bidang kuasa tu akan berpindah ke pejabat pusaka kecil. Pusaka kecil, faham? Jadi amanah raya akan bawa kes permohonan yang dah dimohon tu dibawa ke pejabat pusaka lah. Okey. And then let's say lah kita selesaikan harta pusaka tu dekat pejabat pusaka kan. Dah second hearing lah. First tadi application dekat amanah raya. Second hearing dekat pejabat pusaka kecil. Settle 500,000 plus dengan 200,000. Jadi nilai harta tu 700,000. Okey. Let's say lah 2-3 tahun lepas tu bila settle dekat pejabat pusaka kecil, tiba-tiba family ni find out si mati ni dia ada tanah pula dekat negeri lain. Yang mana dia filekan balik permohonan dekat pejabat pusaka kecil. Kan? Lepas tu bila kita nilaikan, let's say lah harta tu dah jadi 4 juta. Kita akan pindahkan kes tu ke mahkamah. Betul. Sebab dah lebih 2 juta. Nampak tak? Dia akan berkait ikut stages. I see. Faham. Okey. Jadi kalau Puan, untuk pusaka siapakah? Ya. tapi kejap, soalan nombor 2 ni saya belum jawab lagi tau. Tentang apabila harta si mati ni dia mempunyai wasiat kan. Okey. Sebenarnya yang ini nak fokus, dia ada 2 fokus sekarang ni. Ini kita nak fokuskan wasiat untuk wasiat orang Islam ke ataupun wasiat bukan Islam? Dua pun tak Puan apa. boleh bagi secara ringkas. Secara ringkas, Kalau secara ringkasnya, kalau wasiat tu bukan Islam, kes tu kita akan pindah terus ke High Court. Tapi kalau wasiat Islam, kita akan minta waris pergi dapatkan pengesahan wasiat di Mahkamah Syariah dulu. Mahkamah Tinggi Syariah. Lepas tu baru turn back pada pejabat pusaka. Itu secara ringkas lah. Macam tu. Okey. Pengesahan wasiat tu Tak nak kira kita panjang akan dulu lagi. tau. Wasiat orang Islam perlu disahkan di Mahkamah Tinggi Syariah dulu. Sebelum kita boleh adapt wasiat tu. Sebelum boleh bicara apa yelah, semua tu lah Puan. Untuk yang Islam. Sebelum kita boleh pakai konten dalam wasiat tu. Sebab kita nak tengok benda tu rukun ataupun tidak. Yelah, betul. Betul sebab kita kalau orang Islam kan kalau pembahagian harta pun kena ada faraid tu kan. Ya, betul? Betul Ya, tak? betul? That's why kita kena pergi ke syariah tu, Mahkamah Syariah. Ya. Okey, faham. Okey. Soalan seterusnya. Eda, ada soalan ke? Puan, siapa Saya. yang berhak memohon harta pusaka ni? Okey. Pihak yang berhak. Okey, of course lah dia ada beberapa lah. Yang pertama, waris si mati itu sendiri. Dan waris ni siapa waris dia? Kan? Waris tu siapa? Waris tu contohnya ibu bapa si mati, pasangan si mati, anak-anak si mati, ataupun sesiapa sahaja yang layak menerima pusaka si mati mengikut undang-undang ataupun mengikut faraid. Itu pertama, waris. Yang kedua, pihak-pihak yang berkepentingan. Okey, pihak-pihak yang berkepentingan ni contoh pemiutang. Contohlah si mati ni masa dia mati lepas tu dia meninggalkan hutang, rumah ni digadaikan kepada bank. Bank boleh jadi pemohon sekiranya hutang si mati masih belum dijelaskan. Okey? Pemiutang. Okey, pihak berkepentingan yang lain. Contoh-contoh pihak berkepentingan lain selain daripada pemiutang, penerima hibah, penerima wasiat, pembeli, penerima wakaf, penerima harta sepercarian. Dan banyak lagi lah tuntutan-tuntutan yang lain.
mana-mana pihak lah, as long as dia rasa dia ada kepentingan atas harta tu, dia boleh jadi pemohon. Tapi dia kena establish dulu right dia tu. Nah, mesti kena ada reason. Betul tak? Dia ada hierarki ke Puan? Macam mana? Dalam sesuatu tuntutan tu dia ada hierarki ke? Dia macam gini tau, contohnya lah, tanah tu Siapa si yang mati berhak meninggal. memohon, siapa yang berhak menuntut dulu? Siapa yang berhak tu, dia tak ada ikut prioriti tau. Cumanya, sekarang ni waris ada hak. Pihak berkepentingan tu ada hak. Masing-masing boleh tuntut. Tapi post application, yang itu kita akan panggil dulu. Siapa yang masuk dulu, application tu kita panggil dulu. Oh, macam tu. Ya. Kalau pemiutang yang masuk permohonan dulu, maka kita akan panggil pemiutang punya permohonan lah dulu. Okay. Siapa yang masuk dulu lah, dia tak ada hierarki lah Puan. Tak ada. Yang ada hierarki adalah pembahagian harta tu sendiri ikut hierarki. Siapa yang berhak dalam kalangan tu, pembahagian tu siapa yang berhak dapat dulu. Itu ada hierarki dia. Boleh Puan explain hierarki tu? Pemohon. Okey, yang faraid. Okey. Saya rasa yang faraid tu dia belakang-belakang sikit. Sebelum kita nak, tadi saya bagi tahu pasal siapa yang boleh mohon. Siapa-siapa saja yang punya kepentingan atas harta tu boleh mohon. Tapi harta tu perlu dibahagikan, perlu dibayar macam mana, dia ada hierarki dia. Biasanya, bila harta pusaka ni segedebuk macam tu kan, dia daripada harta ni, dia ada perkara-perkara tertentu yang perlu dibayar daripada harta ni. Yang pertama, kos pengebumian si mati. Kadang-kadang si mati tu meninggal, dia ada kos pengebumian kan. Kos tu kena ditolak daripada harta pusaka. Sepatutnya. Kos tu kena ditolak pada harta pusaka. Tapi bukannya, contohnya lah, si mati tapi kos pengkebumian tu bukannya kos ikut suka hati tau. Macam contohnya lah, waris kata saya nak tuntut ke belanja ke bumi sebanyak 50,000. Yang itu kita tak akan benarkan. Kita biasa benarkan contoh macam untuk orang Islam, dia punya mandikan jenazah, solatkan jenazah, kubur, hanya itu basic je. Lebih kurang dalam 500 hingga 2,500 lah. Plus dengan contohnya ada van bawa jenazah ke, dan dia kena tunjukkan resit tu. Kalau misalnya kenduri tahlil ke, buat seremoni apa-apa tu kan, yang tambahan tu yang sampai tombang lembu sampai 10 ekor tu, yang itu kos waris. Yang itu kita tak akan masukkan dalam kos harta pusaka. Okey, itu yang pertama, belanja kebutuhan. Yang kedua, daripada harta pusaka si mati ni, kita akan ambil untuk penjelasan hutang-hutang si mati. Contoh hutang-hutang atas cukai-cukai tanah, cukai-cukai pintu, cukai-cukai pada kerajaan kan. Lepas tu cukai-cukai kepada orang, kalau misalnya dia ada hutang dengan bank ke apa, yang itu kena bayar dulu. Si mati ada hutang dengan orang-orang personal, dia kena bayar dulu. Okey? Settle bayar hutang, baru settlekan hak-hak pihak yang berkepentingan. Ni stage yang ketiga. Okay. Baru boleh bagi pada faraid lah. Macam mana? Baru boleh bagi kepada faraid lah. Selepas pihak berkepentingan dapat hak masing-masing, contohnya penerima hibah, penerima wasiat, penerima harta sekalian, ada wakaf apa semua tu, okey, ada baki, barulah hak waris-waris yang layak terima pusaka tu. Kalau misalnya dekat hutang je harta pusaka si mati tu dah habis, maka waris takkan dapat apa-apa. Nampak tak hierarki pembagian tu? Nampak? Dia bagi priority macam hutang. Dia priority. Baru bagi. Ya. Waris akan dapat last sekali. Itu pun kalau ada baki. Okey, perlukah semua waris hadir semasa membuat permohonan? Tak perlu. Memadai pemohon saja. Untuk perkara permohonan, pemohon saja perlu. Lagi-lagi COVID ni kan? Betul. Sekarang kena online je. Tapi sekarang ni pun online tau. Kat mana perlu dikebutuhkan? Okey, sekarang ni permohonan boleh dibuat secara online lah. Okey. Jadi apabila permohonan secara online tu, bila dah hantar di dalam sistem kita, and then perlu di print dan pemohon perlu sign depan percaya sumpah, and then hantarkan hard copy bersama semua lampiran dokumen ke pejabat pusaka yang berkaitan. Oh macam tu je lah, tapi lebih mudah lah kan sepatutnya. Sebab semua online kan. Tapi kena tunggu turn lah Puan. Rasanya kalau kat online tu Puan kat mana? Macam mana? Sorry? Apa kaedah? Kaedah ulang. Biasanya kalau hari biasa lah kan, bukan yang perlu online tu, biasanya dekat mana Puan? Permohonan tu perlu dibuat. Sebelum kita tak mewajibkan online, diorang boleh filekan permohonan
secara manual lah dan serahkan dokumen tu ke pejabat pusaka yang berkaitan. Kalau misalnya kita macam setiap negeri tu kita ada 4 ataupun 3 unit macam tu lah. Contohnya macam Selangor kita ada 5 unit. Macam Kelang jaga Petaling dengan Kelang. Untuk tanah-tanah di Petaling, diorang ada option untuk filekan di Petaling dulu. Di pejabat tanah Petaling sebab kita tak ada pejabat pusaka kat Petaling. Pejabat pusaka kita di Kelang. Tapi kalau dia nak hantar terus ke Kelang pun boleh, tak ada masalah. Tapi sekarang bila diwajibkan online, semua kena wajib buat online dan permohonan kena hantar ke Kelang. Sekarang memang semua dah wajib online lah. Semua wajib online. Bagus lah kalau macam tu kan senang. So Kak Eda ada soalan lagi? Habis tu proses dia pula pun biasanya berapa lama? Okey, kalau ikut proses, normally kita bajet dalam 120 hari lah atau 4 bulan bagi kes-kes yang tidak mempunyai masalah, sama ada masalah dalaman ataupun masalah luaran. Masalah ni maksudnya apa-apa jenis masalah lah. Contohnya masalah family tak bagi kerjasama ke, itu masalah luaran lah. Masalah dalaman contohnya macam ni, pandemik kan, jadi kes tu jadi drag. I see. Betul lah. Sebab most pekerja pegawai pun ada yang kerja work from home ke sekarang ni. Ya, betul. Sebab lagi satu, macam pejabat pusaka sekarang, dalam tempoh PKP kita tak melaksanakan perbicaraan. Kita hold semuanya because of this pandemic. Betul juga sebab kalau perbicaraan tu buat nanti kena ada semua kan, maksudnya paksa berkumpul ramai susah. Itulah, dia kena ada SOP lain pula lah. Ya, betul. Tak ada soalan lagi? Dia ada soalan? Okey Puan. Kalau macam pembahagian harta pusaka ni, dia tertakluk dekat negeri ke? Macam negeri Selangor dia punya syarat macam ni, negeri Terengganu macam tu, Kelantan macam tu ke, macam mana Puan? Okay. Dia macam ni tau, pembagian harta pusaka, especially cerita pasal tanah cerita pasal tanah, dia memang tertakluk kepada undang-undang negeri plus undang-undang yang terpakai di Malaysia. Contoh Kanun Tanah Negara. Maksudnya pembagian harta pusaka ni, pembagian yang melibatkan tanah ni, dia akan terpakai banyak undang-undang lah. Di antaranya Kanun Tanah Negara dan undang-undang negeri of course lah. Contoh kan macam Negeri Sembilan, dia ada adat pepatih kan. Jadi untuk pembagian harta untuk tanah adat, dia tertakluk pada undang-undang tanah adat negeri lah. Sama juga macam you all pernah tak dengar pasal tanah penempatan berkelompok bawah Akta GSA 1960 atau penempatan berkelompok, tanah contoh tanah Felda, tanah Fekra kan. Jadi tanah tu dia berada dekat macam-macam negeri kan. Macam-macam negeri ada, dekat Pahang ada, Johor ada. So kalau tanah melibatkan tanah-tanah berikut, tanah-tanah GSA ni, dia tertakluk bawah akta-akta GSA 1960. So dia akan tengok tanah tu terletak kat mana? Dia bukan tanah tu terletak kat mana. Dia macam ni. Dia apa-apa undang-undang negeri dan undang-undang persekutuan yang terpakai, maka terpakailah tanah tu. Faham. Kalau tanah tu dekat Kedah, ada undang-undang khas kat Kedah, terpakailah undang-undang Kedah sana. Okey. Walaupun maksudnya macam mana penama bagi tanah tu duduk dekat Selangor tapi dia ada tanah dekat Johor, dia ada adat Johor, semua tu ikut undang-undang Johor tu lah yang macam mana Puan cakap tu. Ya, betul. Saya bagi betul. Saya nak terangkan nanti panjang. Tak apa. Okey Puan. Kalau permohonan ni dia ada fee ke? Macam bayaran yang dikenakan macam mana bayaran dia? Untuk perkara permohonan tak ada bayaran. Tapi apabila kes selesai, dia ada bayaran untuk fee bayaran perintah pusaka. Bayaran ni dikira dia ada dia punya skala dia lah. Contohnya kalau nilaian harta tu bawah 1,000, bayaran perintah RM10. Kalau nilaian tu bawah RM50,000 hingga RM10 1 sen, bayaran dia RM30 saja. Tapi kalau nilaian harta tu lebih atas RM50,000 1 sen hingga 2 juta,
kita pejabat pusaka akan charge dia punya fee dia 0.2%. Oh. Maksudnya maksimum 0.2%. 0.2%. Maksudnya kalau harta tu 2 juta, nilai harta tu 2 juta, fee maksimum yang perlu dibayar oleh waris adalah 4,000 saja. Okay, faham. So maksudnya kalau amount bayaran tu kita tolak daripada amount pusaka Dia tu boleh ditolak daripada harta pusaka. Oh. Boleh ditolak daripada harta pusaka, tetapi biasanya waris akan advance dulu duit, nanti dia akan redeem, akan dibayar balik. Macam tu. Okey. Ya. Faham. Waris kena bayar dulu, lepas tu tuntut balik lepas duit tu dikeluarkan daripada agensi. Okey, faham. So selalunya ada tak masalah-masalah? Selalunya lah dalam pusaka ni kita ada masalah tu. So selalunya masalah apa yang dihadapi? Macam tu lah, macam yang biasa puan jumpa macam biasa puan jumpa lah. Masalah yang biasa masalah keluarga biasanya. Yelah kan. Biasanya itu pun masalah keluarga lah. Maksudnya antara waris-waris ni dia tak sepakat dengan pembagian harta. Bagi pihak pejabat pusaka, kita orang tak ada masalah. You all bergaduh ke, you all tak bergaduh ke, kita tetap ada cadangan pembahagian tu macam mana. Agak-agak dia orang tak boleh maksudnya tak ada persefahaman, kita ada solution macam mana nak selesaikan benda tu. Selalunya masalah keluarga je lah kan, tak ada masalah lain. Ya, masalah keluarga tu itu masalah keluarga yang mana dia orang kena settlekan sendirilah. Datang pembagian kita boleh buat pembagian. So macam mana nak cakap, mostly lah saya rasa ramai lah antara kita semua ni yang rakyat-rakyat marhain ni yang sebenarnya tak tahu pun cara untuk pembahagian harta pusaka ni. So tak tahu nak rujuk kat mana, tak faham apa tu harta alih, harta tak alih. Macam mana pihak-pihak JKPTG ni macam mengwar-warkan, macam mana nak bagi tahu, nak fahamkan orang-orang marhain macam kami lah, contohnya kami sendiri pun ada je yang tak tahu kan. Macam tu. Kami pun sendiri confused macam mana. Macam puan cakap tadi, wasiat, faraid apa semua. Tak tahu nak tuju ke mana, sama ada nak ke amanah raya ataupun mahkamah ke ataupun ke JKPTG pejabat tanah tu. Betul. Dia sebenarnya macam ini, bagi pihak jabatan, kita orang sentiasa buat outreach tau. Outreach maksudnya buat hibahan kepada orang awam tentang pengurusan harta pusaka. Kita memang sentiasa buat. Cumanya respon daripada public ni tak ramai yang ada awareness tentang kepentingan pembagian pengurusan harta pusaka ni. Tak ramai lagi orang yang ada awareness tu. Sekarang ni ada awareness tu, skim cepat kaya ke, scammer ke, yang tu dia ada awareness. Untuk pengurusan pusaka ni boleh ada awareness sangat. Macam pengurusan harta pusaka ni dekat radio, televisyen. Dan kita bagi talk juga kepada agensi-agensi yang menjemput kita lah. Faham. Maksudnya awareness orang awam lah, tak terlalu orang kata tak sensitif dengan benda-benda macam ni kan. Sekarang ni kan dah kadang-kadang diorang beli tanah. Kadang-kadang beli tanah tapi tak sempat nak tulis untuk siapa, wasiatkan untuk siapa kan. Yang tu macam tu pun terus jatuh dekat amanah raya ke macam mana? Amanah raya tak ada. Dia macam mana? Saya pun tak tahu macam mana ramai public kan. Ramai public akan anggap kalau harta-harta tak diuruskan jatuh pada amanah raya. Amanah raya tak ambil harta-harta orang mati. Tak ada. Amanah raya tak ambil harta-harta orang mati, tak. Jangan salah faham. Selagi mana harta tu tidak diuruskan oleh pihak yang sepatutnya uruskan, iaitu waris sendiri, harta tu dia akan intact macam tu je. Tak akan berubah apa-apa. Akan masih macam tu juga. Sampai tuntutan. Harta tu akan tergantung macam tu sampai ada yang tuntut ataupun selesai tuntutan. Ya, betul. Habis tu pun yang kan orang dulu-dulu kan suka orang tua-tua dulu kan kalau beri tanah ini serahkan anak yang pertama, serahkan anak kedua, by mulut je. Yang tu macam mana pula puan? Habis tu dah tak ada semua gaduh. Dia macam gini, orang dulu-dulu dia memang suka bagi-bagi tanah ikut main mulut je. Jual-jual beli pun main mulut je kan. Tapi kena ingat,
benda tu apabila benda tu tak didaftarkan di pejabat tanah, maka pemberian itu dia belum legal lagi tau. Dia belum sah lagi mengikut undang-undang. Jadi untuk diorang nak jadikan pemilikan itu sah mengikut undang-undang, dia kena uruskan permohonan pusaka tu ke agensi yang sepatutnya. Selagi mana dia tak uruskan pengurusan Pendapatan Harta Pusaka, maka harta tu dia akan macam tu je lah. Tu yang jadi kes yang harta apa semua kan. Pada pembahagian faraid tu macam mana? Pembahagian macam mana dah? Tak, Ulang tu. Kan pembahagian macam tu kan yang ikut macam tu, nanti bila tuntutan dibuat dia jatuh mengikut faraid ke macam mana? Apabila waris-waris contoh kita fokus pada waris-waris. Apabila waris buat permohonan harta pusaka, kita akan bagi bicara. Masa bicara, kita akan tanya waris-waris ni. Pembahagian ni nak buat ikut undang-undang ataupun ikut muafakat. Ataupun masing-masing tak nak menolak hak. Dia ada 3 option. Kalau misalnya dia orang kata mengikut undang-undang, maka kita akan kira share masing-masing ikut undang-undang. Sama ada ikut Akta Pembahagian 1958 ataupun ikut faraid bagi orang Islam. Yang Akta Pembahagian 1958 tu untuk orang bukan Islam lah. Okey, itu ikut pembahagian undang-undang. Kalau misalnya diorang rasa diorang dah sepakat semua waris-waris ni nak terima harta pusaka secara muafakat. Contoh tak nak ikut undang-undang. Dia adik-beradik dia 3 orang, dia nak bagi sama rata je. Perempuan ke lelaki sama rata. Okey. Dan semua setuju tanpa bantahan. Kita akan ikut. Biasa kita lagi satu yang option yang ketiga, ada waris ni harta tu satu je. Tapi waris dia ada ramai sampai 20 orang. Tanah kecil je. So diorang berpakat-pakat, tak apa, kita serah pada seorang je. Yang lain semua menolak hak. Maksudnya orang lain menolak hak lah, dia serahkan pada seorang je. Itu 3 option lah. Ada option-option yang diberilah. Puan, kalau harta pusaka yang diwasiatkan mengikut faraid, maksudnya memang dia dah diwasiatkan ikut faraid lah kan. Puan boleh explain tak? Maksudnya pembahagian harta tu berapa banyak untuk setiap orang? Maksudnya yang berhak tu contohnya. Puan faham kan soalan saya? Okey. Cuma mungkin istilah tu saya kena betulkan. Dia tak si mati bukan mewasiatkan tau. Si mati memesan. Si mati secara lisan dia berpesan kepada waris-waris pembahagian ikut faraid. Macam itulah. Ataupun si mati berpesan. Bukan wasiat, sebab wasiat ni dia ada rukun dia. Dia kena bagi 1/3 kepada bukan waris yang layak terima pusaka. Sebab tu saya kata tadi, wasiat diperlukan pengesahan mahkamah syariah, dia ada rukun. Okey. Kalau macam misalnya untuk harta-harta yang mana si mati ni telah memberi satu amanah. Kita bagi amanah lah kepada waris dia bagi secara muafakat. So kita akan kira secara muafakat. Tapi kalau bagi ikut faraid, dia ada skala-skala pengiraan dia. Dia contohnya lah, kalau si mati tu adalah Islam si mati tu adalah seorang suami, isteri yang dia meninggalkan isteri dan 2 orang anak. 2 orang anak, 3 orang anak perempuan, 2 orang anak lelaki, 3 orang anak perempuan. 2 orang anak lelaki, 3 orang anak perempuan dan 1 isteri. Dalam kes macam ni, isteri akan dapat 1/8, anak lelaki dapat 2/8, anak perempuan akan dapat 1/8. 1, 2, 3, 4, 5. Setiap anak lelaki tu akan dapat 2/8. 2/8. Sebab anak lelaki akan dapat 2 kali ganda daripada anak perempuan. Dua-dua anak lelaki tu akan dapat sama. 2/8. Anak perempuan akan dapat 1/8. Anak perempuan akan dapat 1/8, anak lelaki akan dapat 2/8. Okey, faham. Dia kiraan faraid ni dia ada kira-kira dia lah. Dia memang dah ditentukan lah kan. Dia ada matematik dia dah ada. Dah belajar ni. Okey. Tak ada soalan lagi ke? Tak ada dah kan? Nanti saya bagi slide lah. Boleh? Boleh Puan. Supaya you all lebih faham lah. Dekat dalam slide tu pun ada juga kiraan faraid tu macam mana, kiraan ikut akta pembahagian pun macam mana, kat situ ada lengkap lah. Saya sempatlah buat dengan Macam alhamdulillah. Puan cakap tadi, proses pentadbiran tu selama 120 hari. Sepatutnya lah pihak kalau ikut setuju lah. kita punya
kita punya macam piagam sepatutnya 120 hari je. Kalau bagi kes yang tidak bermasalah Kalau ada kes yang bermasalah nak tanya tadi. Kalau ada masalah memang tak terbuat lah. Yelah, lagi bukan satu kes kan. Biasanya paling lama pun ada sampai bertahun-tahun tak Puan? Ada, saya ada kes yang 20 tahun tak settle sebabnya masalah keluarga tak nak bagi kerjasama. Dan melibatkan kematian berlapis dan waris yang tidak dapat dikesan. Kes 20 tahun tak settle, ada. Lama tu rugilah. Yelah. Lama macam tu sekali. Saya dah bagi slide dekat WhatsApp Fatin. Bolehlah kami share Saya share dengan dengan kawan-kawan. Okay. Puan, dekat sini rumusan Puan boleh bagi untuk harta pusaka ni Puan? Rumusan. Okey, rumusan ni maksudnya tentang pembelian harta pusaka ni kan. Sebenarnya harta pusaka, pengurusan harta pusaka ni sebenarnya mudah je kalau misalnya waris-waris ni mempunyai kesedaran tentang kepentingan pengurusan harta pusaka ni. Okey, yang pasti kalau misalnya berlaku kematian jangan tunggu 2-3 tahun baru nak mohon. Maksudnya bila berlaku kematian settlekan cepat-cepat. Sebab kes yang paling cepat saya pernah terima, hari ni orang tu meninggal, 2 hari kemudian dia mohon pusaka terus. Itu paling cepat. Jadi orang sebab cakap, apa tu? Tak payah tunggu kubur masih merah ke kan? Tak payah. Kubur masih merah. Dokumen yang perlu bawa pun. Ya? Dokumen yang contohlah yang saya meninggal. So dokumen yang saya perlu bawa ke 3 agensi tu, mula-mula saya kena pasti dulu agensi mana yang saya kena pergi. Betul? Lepas tu dokumen yang saya perlu bawa sendiri. Okay. IC ayah saya ke, surat mati saya ke. IC si mati tak payah bawa. Memadai bawa bukti kematian dia iaitu sijil kematian lah. Sijil kematian. Lepas tu IC pemohon, IC waris-waris yang layak terima pusaka. Lepas tu salinan dokumen harta ta'alih. Dan sekiranya harta ta'alih tu sudah ada geran, kena dapatkan secara rasmi dengan salinan pelan sekali. Kalau misalnya dia tak ada lagi harta tu tak ada lagi hak milik, kan belum ada geran, maka kemukakan salinan perjanjian jual beli. Itu basic lah. Macam tak nak macam rumah masih bawah loan ke macam mana? Kaedah macam mana dah? Dah sangkut. Macam rumah masih bawah loan ke? Okey, kalau misalnya harta tu bawah loan, kan? Kami juga macam saya bagi tahu tadi, kalau harta tu ada geran, dapatkan cara rasmi di pejabat tanah berkaitan, dan kalau misalnya harta tu belum ada geran, memadai dengan perjanjian jual beli. Sebab kalau rumah yang property yang dah ada geran dan ada gadaian, biasanya pemegang gadaian akan simpan geran tu. Jadi biasa waris takkan ada salinan geran. So boleh beli salinan geran dan secara rasmi di pejabat tanah. Jadi dulu. Okay, saya rasa setakat situ sahaja perbincangan kita hari ini. Terima kasih banyak Puan sebab tolong kami. Nanti saya Terima kasih Puan Sudi tolong kami. Menerangkan tentang pembahagian harta pusaka ni. Kami sangat menghargainya. So, ada apa-apa lagi tak korang? Maaf kalau ganggu masa Puan. Ya betul. Tersalah cakap. Tersalah cakap ke. Penerangan Puan sangat jelas dan kami sangat fahamlah aturan dia tu semua. Saya ada attach juga. Saya ada attach juga senarai semak dengan dokumen-dokumen untuk bantu you all lah. Sebab saya rasa biasa saya buat penerangan biasa tak kurang 2 jam biasanya. Tapi untuk slide macam ni sangat ringkas. So saya bagi slide lah supaya you all lebih faham. Kod-kod tadi tak ada yang terkecap kan. Boleh. Puan, saya just nak apa tu Puan macam ringkaskan tugas Puan dalam mengendalikan harta pusaka ni. Okey, kalau secara ringkasnya tugas pegawai selama 13 tahun
13 tahun ni. Kadang-kadang jadi pegawai pendamai jugalah. Okey, tapi basically tugas utama adalah pengurusan dan pembagian harta-harta orang yang telah meninggal dunia, yang mana harta itu adalah melibatkan harta takleh dan bidang kuasa nilaian harta itu mestilah di bawah 2 juta. Itu secara amnya lah bidang kuasa saya. Cuma yang sampingan-sampingan tu kadang-kadang sebagai kaunselor pendamai juga kepada waris-waris supaya dalam gaduh-gaduh tu biar diorang muafakat ataupun membagi diorang solution untuk masalah-masalah keluarga diorang. Itu macam sampingan-sampingan lah, sebab kita apabila kita membicarakan harta pusaka, kita punya kapasiti adalah sebagai pentadbir tanah dan magistrat. So kita buat siasatan dan mengambil keterangan secara bersumpah ke atas waris-waris. Dan satu lagi, keterangan palsu yang direkodkan semasa pembicaraan, pemberi keterangan itu boleh disampaikan dengan hukuman penjara. Sebab dia tak boleh, sebab keterangan yang diambil adalah keterangan secara bersumpah. Jadi puan masuk court jugalah kiranya. Kalau nak considerkan dia punya ruangan perbicaraan tu, dia adalah dianggap sebagai satu mahkamah terbuka. Perbicaraan tu adalah dianggap sebagai satu open court lah, perbicaraan terbuka. Untuk kes mahkamah tinggi. Ya, untuk Pembicaraan. Untuk kes-kes high court lah ni puan. Macam mana? Untuk Macam mana kes-kes dia high tak court dengar? lah. Untuk kes-kes yang melibatkan high court ke? Tak. Dia macam ni, high court tu high court. Kita bukannya maksudnya full judiciary yang macam dekat mahkamah tu tau. Kita mau kepada macam dia kuasa judiciary je. Kita macam satu agensi yang kita tak ada full power macam full judiciary dekat mahkamah tinggi tu. Macam mahkamah seksyen, mahkamah magistrate tu tak. Kita punya ni lebih kepada macam separuh pentadbiran dan separuh melibatkan juga kuasa-kuasa untuk mengambil keterangan. Kita ada kuasa-kuasa kehakiman tu, kita ada sedikit, diberikan sedikit kuasa tu untuk mengambil keterangan everything. Okay. So setakat tu je lah kot kita punya perbincangan hari ni. Apa-apa terima kasih Puan. Ya, sama. Nanti kalau ada apa-apa masalah lagi, kami boleh hubungi Puan. Kot nak bertanya. Boleh insyaAllah. Okey, terima kasih Puan. Cuma minta maaf lah, lambat respon sebab saya tak perasan mesej tu ke bawah sangat. Oh, tak Tak apa. apa, saya pun Puan balas pun kita orang macam happy sebab kita orang banyak juga WhatsApp panel-panel. Puan je lah kita orang. Okey. Thank you, bye. Sebab banyak hari